Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi dalam subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah tingkatan 5. Hari ini kita sambung pelajaran yang ke-15, muka surat 133 di dalam bidang pengajian Al-Hadis. Tajuknya tanggungjawab individu Muslim. Anak-anak kasih sekalian, kita tengoklah hadis yang pertama. Hadis yang pertama pada muka surat sebelah. Sebelum tu kita baca yang bawah tu dulu. Tahukah anda an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maksudnya daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap umat itu mempunyai orang kepercayaan yang amanah, dan orang kepercayaan umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah, riwayat Al-Bukhari. Ini hadisnya. Ini hadis. Ini permulaan intro bagi tanggungjawab individu Muslim. Baik, kita masuk hadis yang pertama pada muka surat sebelah 134. Kita baca hadis. An Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها ووالده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas yang dipimpin. Pemimpin rakyat adalah pemimpin dan dia dipertanggungjawabkan ke atas rakyatnya. Wanita juga adalah pemimpin ke atas rumah suaminya serta anak-anak suaminya, dan dia dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Dan hamba seseorang itu pemimpin kepada harta tuannya, dan dia dipertanggungjawabkan ke atasnya. Ingatlah, setiap kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas yang dipimpin. Riwayat Al-Bukhari. Kita tengok intisari hadis. Berdasarkan hadis ni, apa intisari dia? Yang pertama, Rasulullah menjelaskan bahawa setiap insan di atas muka bumi ini menggalas tanggungjawab bersesuaian dengan peranan masing-masing. Mana kata bersesuaian dengan peranan masing-masing ni, dia bersesuaian dengan individu itu sendiri. Contoh, kamu sebagai seorang pelajar, maka tanggungjawab kamu adalah sebagai seorang pelajar. Dia ikut peranan masing-masing. Tapi setiap orang di atas muka bumi ini ada tanggungjawab dia. Doktor ada peranan tanggungjawab dia, cikgu ada peranan tanggungjawab dia, nurse ada peranan tanggungjawab dia, mekanik dia ada peranan tanggungjawab dia. Sebab itu dibagi bersesuaian dengan peranan masing-masing. Yang kedua, individu yang dipimpin juga tidak terlepas daripada memikul tanggungjawab seperti isteri terhadap suami dan pekerja terhadap majikannya. Ini maksud kata, bagi individu yang dipimpin juga tidak terlepas dari memikul tanggungjawab. Memikul tanggungjawab siapa? Tanggungjawab seperti isteri dia terhadap suami dia, dan juga pekerja terhadap majikan dia. Maksud kata, kalau kita pekerja, kita pun ada tanggungjawab dengan majikan kita, bos kita. Kalau kita ni sebagai isteri, maka kita pun ada tanggungjawab kepada suami kita. Okey, yang ketiga, sifat tanggungjawab dalam menjalankan amanah penting kerana akan dipersoalkan di hadapan Allah di hari akhirat. Maka segala tanggungjawab kita mestilah kita amanah. Dalam menjalankan tanggungjawab kita mesti amanah. Sebab setiap perbuatan itu, amalan itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Tak kiralah kita bekerja, belajar, apa-apa sekalipun, semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, hidup akan harmoni dan teratur apabila setiap insan berupaya menjalankan tugas yang diamanahkan. Maka yang keempat ni bagi tahu kehidupan kita akan teratur lah
sekiranya amanah tanggungjawab kita, kita jalankan dengan penuh dedikasi, dengan penuh dedikasi. Ini intisari bagi hadis berkaitan dengan tanggungjawab di atas kan. Okey, kita tengok pengertian tanggungjawab dan amanah muka surat 135. Kita baca nah, tanggungjawab ialah suatu kewajipan yang harus dipikul oleh seseorang. Mana kata tanggungjawab ni adalah harus sesuatu kewajipan yang mesti ada kepada individu itu sendiri. Okey. Amanah pula, amanah ialah sesuatu yang diserahkan kepada seorang yang dipercayai untuk dijaga sebaiknya. Contoh, amanah kamu sebagai seorang ketua kelas, amanah kamu sebagai pemegang duit, sebagai seorang bendahari dan sebagainya. Itu amanah. Apa saja yang diserahkan kepada kita dan yang kita orang lain percaya kepada kita, itu dikatakan amanah. Okey, amanah dan tanggungjawab saling berhubung antara satu sama lain. Kehidupan individu dan masyarakat akan lebih teratur bila semua pihak menunaikan amanah dan tanggungjawab masing-masing dengan sempurna. Contoh, seorang guru bertanggungjawab untuk mendidik murid-murid kerana beliau diberi amanah dan kepercayaan untuk menggalas tugas tersebut. Ini dibagi contoh sebagai seorang guru. Maka guru ni dia dipertanggungjawabkan untuk mendidik anak-anak murid dia. Maka dia kena buat tanggungjawab itu tadi, kerana anak murid itu adalah amanah dan juga kepercayaan. Sebab bukan kita dibagi kepercayaan. Begitu juga dengan ketua kelas, kamu dibagi tanggungjawab sebagai seorang ketua kelas. Maka kamu kena laksanakan amanah itu tadi bagi menjaga anak-anak kelas, anak-anak kawan-kawan kamu dalam kelas itu. Itu yang dihubung kait di antara tanggungjawab dan juga amanah. Itu tanggungjawab dan juga amanah. Dalam soalan mungkin akan keluar apa maksud tanggungjawab, dan juga mungkin akan keluar apa maksud amanah, dan juga akan keluar juga apakah hubung kait tanggungjawab dengan amanah. Maka inilah yang kita kena jawab. Okey, yang bawah tu sikit, kategori tanggungjawab dan amanah berdasarkan hadis. Tanggungjawab terhadap diri sendiri. Ini kategori yang pertama, tanggungjawab terhadap diri sendiri. Seorang Muslim perlu memberikan hak-hak berikut terhadap dirinya. Hak akal, berfikir tentang kehebatan Allah, menjadikan alam yang kompleks lagi tersusun, serta hikmah syariat dan hukum-hukum terhadap insan. Ini supaya minda seorang Muslim ini itu sentiasa mengagungkan Allah. Mengata hak untuk kita ni fikir tentang kehebatan Allah. Itu hak kita. Yang kedua, hak terhadap roh, menyucikan jiwa agar hati menjadi tenang dan senantiasa mengingati Allah dengan amalan solat, sunat, bacaan Quran. Ini hak roh. Roh pun ada hak dia. Macam mana? Dengan cara kita buat ibadah sunat, baca Al-Quran dan sebagainya. Hak nafsu pula, memenuhi kehendak asas setiap insan seperti makan dan minum, mempunyai pasangan, hidup dan memiliki zuriat, bersosial. Ini dipanggil hak nafsu. Nak makan, minum, nak berpakaian cantik, nak kereta yang cantik, nak ada isteri, nak ada suami. Itu juga dipanggil hak kamu, hak nafsu. Kita semua ni kita ada. Hak jasmani, memberikan hak pada tubuh badan dari aspek jasmani seperti bersukan, bersenam, rehat yang cukup. Ini dipanggil hak jasmani. Dan contoh yang lain juga, untuk rehat ni maksud kamu tidur, kamu bersukan, kamu bermain, itu juga termasuk dalam hak jasmani. Mana kata dalam diri kita ini ada tanggungjawab apa? Akal, roh, nafsu dan juga jasmani. Maka apa yang kita buat tu sebenarnya kita telah melunaskan hak bagi tanggungjawab diri sendiri. Okey, kita tengok pula muka surat sebelah, tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Yang pertama dikatakan di situ, seorang pemimpin bertanggungjawab untuk mengutamakan kebajikan rakyat. Mana kata kalau rakyat perlukan apa, makanan, duit dan sebagainya, maka itulah tanggungjawab sebagai seorang rakyat, seorang pemimpin. Yang kedua, mentadbir negara dengan adil. Tak boleh seorang pemimpin mentadbir negara secara tidak adil. Contoh, kepada golongan A dibagi banyak ni, golongan B yang macam ni.
Sedangkan keperitan golongan A dengan B ni sama aja, sama, tapi bagi secara tidak adil. Ni tak boleh. Maka pemimpin mesti bertanggungjawab, mesti kena adil dalam mentadbir negara. Yang ketiga, memelihara kedaulatan negara daripada ancaman musuh. Mana kata dia kena sediakan tentera-tentera. Ni dia kata jaga ni kedaulatan negara. Kalau ada orang nak menggugat negara kita, maka pemimpin dia kena sediakan bala tentera yang tu tadi tu, untuk menjaga kedaulatan negara. Okay. Yang seterusnya, tanggungjawab suami terhadap keluarga. Tanggungjawab suami terhadap keluarga. Suami sebagai seorang ketua keluarga bertanggungjawab untuk mencari rezeki. Maka kalau kamu ni sebagai seorang suami, kamu kena bekerja, cari rezeki. Apa-apa saja pekerjaan, berniaga dan sebagainya, asalkan mencari rezeki yang halal. Yang kedua, memberi pendidik yang bermoral. Maksud kata memberikan pendidikan yang bermoral kepada anak dia, kepada isteri dia. Bermoral iaitu benda yang berfaedah, yang berlandaskan agama. Itu kena titik berat tanggungjawab daripada suami kepada ahli keluarga dia. Yang ketiga, menyediakan keperluan asas. Apa keperluan asas? Rumah, tempat tidur, bilik, makanan dan sebagainya, kereta dan sebagainya. Menjaga keselamatan ahli keluarga. Kata kita bertanggungjawab juga dari sudut keselamatan, ancaman terhadap keluarga kita. Apa-apa saja ancaman, perampok ke, apa saja, itu kita kena jaga. Itu juga termasuk dalam tanggungjawab kita. Tak boleh kita tengok isteri kita kena rampok, kita buat tak tahu je, maka kita tidak melunaskan tanggungjawab kita. Yang kelima, memberikan didikan agama kepada ahli keluarga. Kena bagi didikan agama kepada ahli keluarga kita, isteri kita dan juga anak-anak kita. Kena bagi didikan agama. Itulah tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Ni wajib buat ya. Wajib buat. Kalau tak buat, dosa. Okey, baik. Seterusnya, tanggungjawab isteri terhadap suami dan anak-anak. Bukan sajanya suami sahaja ada tanggungjawab, bahkan isteri juga ada juga tanggungjawab dia terhadap suami dan juga anak-anak. Apa dia? Yang pertama, memelihara maruah diri dan suami. Maksud kata kita jaga maruah kita dan juga kita jaga maruah suami kita. Jangan menjaga maruah ni macam mana? Jangan kita cerita perihal suami kita di khalayak orang ramai. Contohnya yang selalu berlaku di mana kita cerita share tentang suami kita di Facebook, kita share cerita suami kita di Instagram. Apa yang kita share, kita bagi tahu. Rupanya suami aku jenis tak makan sekian. Suami kita pun rasa suami kita terbaca dalam Facebook, dia pun rasa segan, rasa malu. Maka itu tak boleh. Kita pun cerita ke Facebook, suamiku suka cium ketiak aku, kita cerita ke orang. Itu pun termasuk dalam untuk menjaga maruah suami kita. Kita tak boleh cerita tentang keburukan suami kita. Hatta kalau kita nak cerita kepada ahli keluarga kita pun tak boleh. Kita cerita, tengoklah suami ni dah lah balik lewat dan sebagainya. Kita beritahu, mengeluh balik lewat lah, tak ada masa dengan anak-anak lah, kita mengeluh. Tak boleh. Tak boleh. Kita mesti menjaga maruah diri dan juga mesti menjaga maruah suami kita. Apa saja kecacatan yang ada pada suami kita, balik kerja lambat, suka bersembang kawan-kawan ya. Segala apa yang dia tak suka, kita up dalam Facebook. Aku penat masak, rupanya lelaki aku tak suka. Dasar jantan tak guna. Contoh. Tu tak boleh, dosa lah. Okay. Yang kedua, membantu suami mendidik anak-anak. Maka suami ni dia tanggungjawab dia untuk mendidik anak-anak. Isteri dia kena bantu suami. Dia kena bantu suami dalam mendidik anak-anak. Bantu di sudut macam mana? Kalau suami tak sempat, maka isteri lah yang mengambil tanggungjawab itu tadi. Yang ketiga, menjaga harta dan anak-anak semasa ketiadaan suami. Suami outstation, suami khusus, maka dialah yang dipertanggungjawab untuk menjaga harta dan juga anak-anak. Melayan suami apabila diperlukan. Maksudnya suami penat bekerja, sediakan makanan, sediakan air, sama ada di luar ataupun melayan di atas kamar dalam bilik lah. Itu cerita lain lah yang kita kena tahu. Inilah sedikit berkaitan dengan tanggungjawab seorang isteri terhadap suami dan juga anak-anak.
Tanggungjawab pekerja terhadap majikan. Pekerja terhadap majikan. Macam mana, macam ana ni. Apa tanggungjawab ana terhadap pengetua ana. Macam tu lebih kurang. Menjalankan tugas yang diberikan dengan dedikasi. Mana kata ana ni kena melulaskan tugas ana ni dengan penuh dedikasi. Masuk kelas, kan. Yang kedua, menjaga harta dan nama baik majikan. Tak boleh ana burukkan nama pengetua. Cakap pengetua macam ni lah, macam-macam ana cakap, itu tak boleh, haram. Yang ketiga, tidak mencuri dan menyeleweng. Mencuri apa? Harta majikan, ataupun menyeleweng harta majikan dan sebagainya, itu tak boleh, haram. Yang keempat, tidak menipu atau berkomplot merosakkan imej majikan. Contoh, ana dengan Maklik Muhsin ni berkomplot, kita nak rosakkan nama majikan. Tak boleh, haram sama sekali. Ataupun ana berkomplot dengan kamu, kita rosakkan nama majikan, ini pun tak boleh, haram. Seterusnya, menjaga hubungan baik dengan majikan. Mana kita jaga hubungan baik kita dengan majikan. Jaga hubungan baik kita dengan majikan, buat baik, bersembang, tu jaga hubungan baik. Membantu semangat kerja berpasukan. Membentuk semangat kerja berpasukan. Maksud kata, anda bekerja dengan tim-tim yang lain, dengan guru-guru yang lain, membentuk satu pasukan. Inilah tanggungjawab kita sebagai pekerja terhadap majikan kita. Bukan setakat anak, nanti kamu pun satu hari nanti juga kamu akan dipertanggungjawabkan dengan majikan kamu juga. Baik, seterusnya, kepentingan menunaikan tanggungjawab dan amanah dalam kehidupan. Apa kepentingan dia? Yang ni antum boleh baca sendiri sebenarnya ni. Tapi tak apalah, kita baca. Memupuk disiplin diri yang lebih jitu, melatih diri untuk menjadi pemimpin yang amanah. Yang ni antum boleh bacalah. Melahirkan sikap positif dalam jiwa. Sifat amanah melahirkan mukmin yang sejati. Ini antum boleh baca sendirilah. Antum boleh baca sendiri. Ini kepentingan dia. Soalan akan tanya juga, apakah kepentingan menunaikan tanggungjawab dan amanah dalam kehidupan. Ini jawapan-jawapan dia. Okey. Baik, yang terakhir sekali, usaha dan tindakan yang perlu dilakukan apabila diberikan tanggungjawab dan amanah dalam kehidupan. Kadang-kadang soalan ditanya usaha dan tindakan dari sudut individu saja. Kadang-kadang soalan dia tanya dari sudut masyarakat, dan juga ada juga soalan yang tanya dari sudut negara. Yang ni antum kena tengok betul-betul. Okey, dari sudut individu, menjauhi rasuah dan pecah amanah, kena mengutamakan kepentingan peribadi. Maksud kita dapat menjauhi daripada rasuah lah, dan juga pecah amanah. Bersikap optimis apabila menerima sebarang cadangan dan teguran daripada orang lain. Maksud kata, kalau rakan sekerja ataupun orang lain, kawan-kawan kita tegur, maka kita kena optimis, kita kena terima apa saja teguran. Mencontohi kepimpinan Rasulullah serta para sahabat. Inilah, kalau kita nak ambil tanggungjawab tu, kita kena contohi Rasulullah. Kita kena contohi Rasulullah. Okay, dari sudut masyarakat, menganjurkan program yang bentuk sikap tanggungjawab sosial dalam masyarakat. Ini program lah, buat forum dan sebagainya. Masyarakat dan badan bukan kerajaan perlu membina hubungan yang baik dengan barisan kepimpinan. Maksudnya, dia masyarakat dengan NGO perlu membuat perlu membina hubungan baik dengan barisan kepimpinan. Okay, dari sudut negara, mengutamakan kebajikan rakyat. Ini dari sudut negara lah, pemimpin mesti menjaga rakyat, kesejahteraan rakyat, kebahagiaan rakyat, kesempurnaan rakyat. Jadi kena jaga semua dari sudut rakyat, apa yang rakyat nak. Berpegang teguh dengan prinsip pentadbiran Islam yang berlandaskan syarak. Mesti pemimpin itu dia memegangkan, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Maksud kata berlandaskan syarak, apa-apa saja yang nak dipimpinkan. Yang ketiga, menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Macam yang kata tadi itulah, dia mesti menjaga keamanan negara dari sudut musuh yang senantiasa melihat negara ini supaya mereka nak negara kita ni berada dalam ancaman. Maka pemimpin dia kena jaga keselamatan negara. Tak boleh dia biarkan, tak boleh dia tengok saja. Tak boleh dia tengok dan dia biar macam tu saja. Tak boleh, haram hukum dia. Okey, setakat ni yang tu lah, yang tu sajalah sebagai penerangan bagi tajuk pengajian hadis, bab pengajian hadis, buah tajuk tanggungjawab individu muslim.
bahawa tanggungjawab individu Muslim. Ana harap antum faham, ana harap antum dapat memahami, dapat membaca. Nanti ana akan bagi soalan. Nantilah ana bagi soalan, sebab soalan yang sebelum ni pun antum tak hantar lagi. Ana masih menunggu. Tunggu yang ni, tunggu soalan lagi lah, lambat lagi nak hantar. Jadi setakat sesaja kelas kita pada tengah hari ini. Aku qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.